Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa bihi shahida, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hass 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang bahagia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati, dimuliakan lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini sekali lagi kita berkesempatan untuk bersama-sama di dalam suatu majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita pada pagi ini mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kamu semua saya, InsyaAllah kita sambung perbincangan kita. Ada muka surat yang ke-88 daripada kitab Talbisu Iblis, Buletin Tipu Daya Iblis, yang dikarang oleh Imam Ibn al-Jawzi, meninggal pada tahun 599 Hijrah, yang diterjemahkan oleh Dr. Zaharuddin bin Abdul Rahman. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita sambung perbincangan dalam bab bid'ah, muka surat yang ke-88. Sekali lagi kita tekankan, pembincangan kita berkenaan dengan bid'ah ini bukanlah banyak kepada teknikal bid'ah itu, tetapi lebih kepada bagaimana iblis ataupun syaitan ini dia masuk melalui ruang perbahasan ataupun ruang bagaimana kita bergaduh tentang isu yang berkaitan dengan bid'ah, sehingga kadang-kadang kita mencela, kita mengumpat, kita memaki orang tu hanya kerana kadang-kadang perkara itu adalah perkara yang khilaf ataupun berbeza pendapat antara satu sama lain. Kita akan tengok beberapa isu yang akan datang nanti. Baik, boleh, siapa yang nak baca? Bid'ah. Apa pula erti bid'ah? Ini persoalan yang besar dan tidak pernah luntur di zaman. Ini sudah didebat dan diumatkan perbincangan sejak lebih dari 1000 tahun di dalam kalangan ulama pada berbagai zaman. Namun ia mesti gagal mencapai kesepakatan. Di samping itu, ia boleh dianggap sebagai keluasan dalam hal ijtihad. Ia juga turut diambil peluang oleh iblis dan syaitan bagi menyuntik kebencian sesama muslim, mukmin dan orang-orang yang soleh. Tidak kurang contoh-contoh yang berlaku pada zaman silam, sama ada dari kalangan ikut atau ulama besar yang bertelagah dan bermusuhan sehingga mendorong pembunuhan dalam kalangan pengikut masing-masing. Ini amat disukai oleh iblis tentunya. Justru itu syarah dan tahqiq saya pastinya tidak akan mampu meredakan perdebatan dan pertikaian yang sudah sekian lama menyala ini. Cuma saya berharap bagi menunaikan amanah ilmu dalam menguraikan ringkas topik ini, saya perlu membawakan beberapa ijtihad kumpulan ulama silam dalam mendefinisikan bid'ah ini. Ringkasnya, terdapat dua pendekatan dalam mendefinisikannya, iaitu daripada kalangan ulama Hanabilah dan juga lainnya. Ataupun boleh juga saya mudahkan dengan menyatakan kumpulan pertama, iaitu menerima wujudnya klasifikasi bid'ah pada istilah syarak kepada yang baik, bid'ah hasanah, dan yang buruk, bid'ah sayyi'ah. Kedua, kumpulan kedua, bid'ah pada istilah syarak semuanya adalah sesat, manakala yang wujud klasifikasi kepada yang baik dan buruk hanyalah bid'ah pada sudut bahasa. Itu pandangan yang sudah lama, semenjak daripada zaman, kalau kita tengok nukilan dekat bawah tu adalah daripada zaman Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i lagi.
Ulama sudah berbahas adakah bid'ah itu ada dua ataupun ada lebih daripada dua. Kalau dua, satu bid'ah ataupun satu benda yang tak boleh buat, satu lagi adalah perkara sunnah ataupun perkara yang boleh dibuat. Satu lagi adalah bid'ah tidak. Bid'ah ini ada kaedahnya. Kalau kita tengok dalam pandangan Imam Izzuddin Abdul Salam nanti, dia kata kalau benda tu haram baru masuk dalam bid'ah haram. Kalau benda tu wajib boleh masuk dalam bid'ah wajib. Kalau benda tu sunat, dia masuk dalam bid'ah yang sunat. Dan majoriti ulama mazhab Syafi'i yang kita anuti di tempat kita ini adalah pada pandangan yang kedua itulah, yang menerima pembahasan bid'ah yang luas. Menerima pembahasan bid'ah yang luas. Hujah-hujah dan dalilnya kita akan kupas kemudian. Selain daripada itu, pendekatan pendefinisian di atas boleh dilihat pada contoh-contoh di bawah. Pertama, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, al-muhdatsatu minal umuri darban ma uhditha yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an fa hadhihi bid'atun dhalalah ma uhditha minal خير لا خلاف لواحد من هذا فهذه محدثة غير مذمومة قد قال أمره في قيام رمضان نعمة بدعة هذه أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي. Perkara baru dalam urusan agama dua bentuknya. Apa-apa yang baru diciptakan serta bercanggah dengan kitab dan sunnah serta athar ataupun ijma', ini adalah bid'ah yang sesat dolalah. Dan apa yang baru diciptakan dalam urusan yang baik tiada pula dicanggahi oleh sesiapa, ini adalah bid'ah yang tidak tercela. Telah berkata Umar radhiyallahu anhu berkata, solat malam bulan Ramadan amat baik ciptaan ini merujuk pada solat berjemaah sewaktu tarawih. Jadi ini kalam daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang menyatakan bahawasanya setiap perkara yang baru dalam urusan agama itu terbahagi kepada dua. Sekiranya menyalahi kitab Al-Quran lah, ataupun sunnah hadis Nabi SAW, ataupun asar. Apa itu asar? Yang kata-kata ataupun pandangan yang diriwayatkan oleh para sahabat. Asar ni benda yang diriwayatkan oleh sahabat, sama ada benda tu dinukil daripada Nabi SAW ataupun daripada sahabat itu sendiri. Boleh jadi sahabat berijtihad perkara yang tidak warid, tidak ada daripada zaman Nabi SAW, tapi dia riwayatkan ataupun tapi dia sebut, dia buat. Boleh jadi begitu. Yang ketiga adalah menyalahi ijma'. Selain daripada itu, tidak dinamakan sebagai bid'ah dhalalah menurut Al-Imam Syafi'i. Dia bawa contoh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, contoh yang masyhur lah. Iaitu Sayyidina Umar bawa mari sembahyang tarawih 20 rakaat dengan bawa imam. Berlaku tak di zaman Nabi SAW? Tidak berlaku. Yang berlaku di zaman Nabi SAW, Nabi sembahyang di Masjid Nabawi. Suatu ketika dalam bulan Ramadan, beberapa orang sahabat ikut Nabi sembahyang. 2-3 malam berlaku sembahyang malam, sembahyang tarawih lah bersama dengan Nabi SAW, sampai malam yang ketiga Nabi suruh balik. Nabi tak bagi. Takut-takut nanti Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan pula sembahyang tarawih bulan Ramadan. Dan Allah tak bagi sembahyang tarawih berdosa. Jadi tak buatlah di zaman Nabi SAW. Mari zaman Sayyidina Abu Bakar pun tak buat. Mari zaman Sayyidina Abu Bakar pun tak buat. Mari zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau ikutkan Sayyidina Umar, dia menambah, seolah-olah dia menambah satu ibadah.
Tapi dia bukan menambah aslul ibadah, tak. Dia bukan menambah asal dalam ibadah, tidak. Dia bukan menambah satu ibadah baru, tidak. Solat tarawih dah ada tak zaman Nabi? Sudah ada. Sudah ada. Cuma apa dia buat? Dia set jadi 20 rakaat. Dia set solat tarawih secara berjamaah. Itu yang tidak berlaku pada zaman Nabi SAW. Jadi dia menambah cabang dalam ibadah. Menambah juga ibadah, tapi tambah cabang. Dia bukan tambah asal dalam ibadah, tidak. Dia menambah cabang. Dia menambah cabang dalam ibadah. Kalau ulama yang kata bid'ah tu dua sahaja, bid'ah tu satu sunnah, satu lagi bid'ah, macam mana dia mentakwilkan kisah Sayyidina Umar? Dia kata yang disebut dalam kisah Sayyidina Umar tu adalah bid'ah dari sudut bahasa sahaja. Sedangkan asal sembahyang tarawih itu dah dibuat pada zaman Nabi SAW secara berjamaah. Nabi dah buat, cuma tidak diteruskan. Sunnah tu dah di stop dulu sampai zaman Sayyidina Umar baru buat. Seolah ada perbezaan pendapat, tetapi hakikatnya kalau kita tengok pandangan asalnya, ulama yang membahagikan bid'ah kepada dua pun dia bersetuju. Dia tak kata Sayyidina Umar buat bid'ah. Kalau Sayyidina Umar buat bid'ah kan takkan masuk neraka Sayyidina Umar. Jadi ini contoh bid'ah yang disepakati oleh mana-mana ulama sekalipun, iaitu bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat. Dalam kita punya fikiran kita kena bahagi tiga. Sepanjang perdebatan berkenaan dengan pembincangan bid'ah ini, dia akan duduk dalam salah satu daripada tiga kotak ni. Yang pertama, bid'ah yang disepakati boleh buat, iaitu bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat. Pertama. Yang kedua, contoh saja, bid'ah yang dibuat kerana masalahnya besar. Kalau tak buat, dia akan jadi kerosakan. Contoh dia apa? Membukukan hadis-hadis Nabi SAW, mengajarkan hadis-hadis Nabi SAW, mengajar ilmu syarak, buat ilmu fiqah, buat ilmu usul fiqah, buat ilmu tafsir, buat sanad. Ada tak di zaman Nabi? Tidak ada. Ada tak zaman sahabat sanad? Sanad ada tak zaman sahabat? Belajar ulum hadis ada tak sanad di zaman sahabat? Sahabat tak cerita haddatsana Rasul, haddatsana tak ada. Sahabat kalau dia cerita qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus Nabi. Tapi ulama kemudian menambah sanad. Jadi itu tidak ada khilaf. Bid'ah sebegitu diterima sehingga ke hari ini. Dalam kotak kedua, dalam pandangan, dalam pembahagian yang kedua adalah bid'ah yang menjadi pertikaian zaman berzaman antara dua pihak, iaitu khilaf antara sama ada lafaz bid'ah itu digunakan untuk perkara yang ditambah dalam cabang agama ataupun tidak. Dalam perkara fara', perkara furu'. Furu'un tu jamak kepada far'un. Furu'un jamak kepada far'un. Orang kita biasa sebut furu'. Furu' tu cabang-cabang. Far'un cabang. Singular dia far'un. Dalam perkara cabang, adakah boleh kita sebut benda tu bid'ah? Contoh dia apa? Contoh dia kita buat doa yang Nabi tak buat. Kita buat doa yang Nabi tidak buat. Kita berzikir dengan Nabi dengan zikir yang Nabi tak buat. Kita berzikir dengan Nabi dengan zikir yang Nabi tak buat. Kita dalam masalah hari ini, contohnya tahlil. Masalah tahlil, masalah baca Yasin, masalah menyambut Maulid Nabi SAW. Ini semua khilaf yang berada dalam kotak yang kedua. Khilaf yang berada dalam kotak yang kedua. Dalam kotak yang ketiga adalah bid'ah yang disepakati, memang sesat.
Memang ini penambahan dalam agama yang tak dibenarkan, iaitu penambahan dalam aslus syariah, asal ibadah tak dibenarkan. Contohnya adalah kepercayaan khurafat, kumpulan-kumpulan akidah yang menyeleweng, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, dan lain-lain lagi. Kepercayaan-kepercayaan yang meleweng, khurafat. Yang kedua, mengubah aslul ibadah, mengubah ibadah yang asal. Semayang, Nabi SAW menetapkan imam mesti orang lelaki. Dia mari-mari buat imam orang perempuan, belakang dia orang lelaki. Disepakati tanpa khilaf. Itu adalah bid'ah dhalalah. Itu adalah bid'ah yang sesat. Yang banyak kita bahas adalah pada kotak yang kedua. Hari ini yang banyak dibahaskan, tak kira lah oleh ustaz-ustaz ke, oleh penuntut ilmu dan sebagainya, dia banyak bergaduh pada kotak yang kedua. Banyak bergaduh pada penambahan cabang ibadah tu boleh ke tak boleh. Dan kita dah sebut jumhur, kebanyakan, majoriti ulama yang bermazhab Syafi'i membenarkan penambahan pada far'u ibadah, pada perkara cabang dalam ibadah. Maka diharuskan kita tu bertahlil pada orang mati, sebab tahlil tu aslul ibadahnya ada, asal ibadahnya ada. Walaupun cabangnya kita tambah benda-benda yang tak waris, Nabi SAW tak sebut. Sebelum lepas orang meninggal tak pernah sebut zaman Nabi baca Fatihah, baca Qul Huwallah, tak ada. Tapi aslul ibadah tu ada. Ataupun contoh yang lebih jelas, kita buat sembahyang sunat, sembahyang sunat duha, bukan sunat duha, sembahyang sekurang-kurangnya 2, sebanyak-banyaknya berapa? Ada orang buat 12, ada orang buat sampai 20. Yang waris daripada Nabi SAW sampai 8 sahaja. Dah boleh tak buat sampai 12? Pernah orang petikan? Tak pernah. Sebab sunat. Kebanyakan khilaf yang berada di kotak kedua ini adalah perkara sunat. Perkara sunat. Baik. Ada beberapa masalah yang terpencil yang mungkin kita boleh buat contoh. Orang bersing, orang bersing disebut alhamdulillah. Apa hukum sebut alhamdulillah bersing? Wajib ke sunat? Sunat. Bersyukur kepada Allah. Sunat bersyukur. Bersyukur wajib ke sunat bersyukur? Payah tu. Wajib ke sunat bersyukur? Kalau wajib, farag. Setiap kali dapat nikmat tak sebut alhamdulillah, dosa. Dosa. Dia tidak wajib. Rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala tu sekalipun suruhan syukur tu banyak dalam Al-Quran, tapi tak wajib. Bukannya tapi kalau kufur barulah berdosa. Tapi kalau kita lupa bersyukur, lupa sebut alhamdulillah, tak diwajibkan. Jadi orang bersing dia tak sebut alhamdulillah, dia sebut Allahumma salli ala Muhammad jalla. Allahumma salli ala Muhammad, atau sebut astaghfirullahal azim. Dalam kotak mana? Kotak ketiga ke atau kotak kedua? Kotak ketiga ke kotak kedua? Kotak dalam kotak kedua. Kerana dia adalah perkara sunat. Satu, dia tidak wajib. Selepas ni ada lapan sahabat yang tambah yang tegur. Ada. Dan di kena tegur tu di depan Abdullah bin Umar.
Ada seorang tabi'in, dia bersin, dia pun sebut alhamdulillah wa wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dia tambah lafaz. Marah Sayyidina Abdullah bin Umar. Itu cukup sekadar alhamdulillah. Dia kata, kenapa kau nak tambah-tambah? Itu kata kalau ada satu ceramah tu, Adli tu, takut nanti ada orang bersin dia baca Fatihah pula. Bagi orang bersin lain dia baca Baqarah. Dia membuka ruang sebegitu. Sebab itu yang kita baca depan tadi, bersederhana dalam melakukan sunnah itu lebih afdal. Bersederhana dalam melakukan sunnah itu lebih afdal. Banyak perkara sunnah yang memang waris daripada Nabi SAW yang masih banyak kita tak buat. Sembahyang malamnya, doa-doa Nabi SAW. Jadi berusaha kita nak capai sunnah-sunnah itu lebih afdal daripada kita sibuk duk bahas ni khilaf tak khilaf. Tak belakang. Ya tak khilaf. Cuma ada satu kaedah penting yang kita perlu tahu dalam kotak nombor 2 ni, iaitu al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar daripada khilaf itu sunat. Keluar daripada khilaf sunat. Kenapa sunat? Sebab tak bergaduh. Keluar daripada khilaf tu sunat. Kenapa sunat? Sebab tak bergaduh. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, kita ambil wudu, kita basuh kepala. Basuh takat mana? Wajibnya takat berapa helai rambut? 3 helai. 3 helai rambut. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haythami, sunat bahkan muakkad kita basuh tu sampai belakang. Sampai belakang. Kalau orang perempuan sampai hak rambut dia di belakang. Kemudian patah balik ke depan. Kata dia kerana keluar daripada khilaf orang yang menyatakan tak sah wudu hanya sekadar basuh sikit. Mazhab lain yang menyatakan tak sah wudu kalau kita basuh 3 helai rambut saja. Maka sunat basuh semua. Sunat keluar daripada khilaf. Sunat keluar daripada pergaduhan, perbezaan pendapat. Sunat keluar daripada perbezaan pendapat. Dalam konteks hari ini, antara kaedah ataupun antara cara keluar daripada khilaf yang paling afdal adalah apa ni? Patuh kepada hukum setempat. Al-qada yarfa'ul khilaf. Apa yang dihukumkan oleh mufti, apa yang dihukumkan oleh qadi, mengangkat perbezaan pendapat. Tak perlu kita nak petikan, tak perlu nak bahas, kerana masalah tu sudah memang khilaf. Pertama. Yang kedua, sudah ada qada, dah ada ketetapan daripada mufti. Settle masalah, mengangkat khilaf. Kecuali awak nak beramal sendiri-sendiri, ikut awak lah. Tapi awak nak memberi satu hukum, selepas dah keluar hukum qada, itu akan mengundang kepada khilaf yang lebih besar, akan mengundang kepada bergaduh yang lebih besar. Itu dua pandangan. Kemudian kata-kata Imam Izzuddin kata Imam Izzuddin Abdul Salam, al-bid'atu fi'lu ma lam yuhad fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam munqasamatun ila bid'atin wajibah wa bid'atin muharramah wa bid'atin mandubah wa bid'atin makruhah wa bid'atin mubahah wa tariqu fi ma'rifati dhalika an tu'radul bid'atu ala qawa'id syar'iyyah fa in dakhalat fi qawa'idil ijabi fa hiya wajibah wa in dakhalat fi qawa'idit tahrimi fa hiya muharramah wa in dakhalat fi qawa'idil mandubi fa hiya mandubah fa in dakhalat fi qawa'idil makruhi fa hiya makruhah fa in dakhalat fi qawa'idil mubahi fa hiya mubahah. Bid'ah adalah merujuk kepada sesuatu perbuatan itu. Terjemah juga tak? Terjemah. Bid'ah adalah merujuk kepada sesuatu perbuatan yang tidak pernah berlaku pada zaman Rasulullah SAW, yang terbagi kepada bid'ah yang wajib, bid'ah yang haram, bid'ah yang digalakkan, bid'ah yang makruh, bid'ah yang harus.
dan kaedah mengetahuinya dan menentukannya bergantung kepada semakannya perbuatan baru itu dengan kaedah syarak. Jikalau ia termasuk dalam hal yang mewajibkan, ia boleh menjadi wajib, demikian pula yang mengharamkan. Ini macam kita bincang tadi lah. Imam Izzuddin bin Abdul Salam juga adalah seorang ulama mazhab Syafi'i yang terkenal. Mazhab Syafi'i yang terkenal. Pengarang kitab Talbis Iblis ni daripada pandangan yang pertama. Dia kata tak, bid'ah ada dua je. Kalau tak ada zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, tak boleh buat. Ibnul Jauzi, bukan Ibnul Qayyim, Ibnul Jauzi. Tapi tak, kita berada pada majoriti ulama mazhab Syafi'i, antaranya Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Setiap perkara yang masuk dalam kaedah yang wajib, kena wajib walaupun Rasulullah tak buat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menghimpunkan mushaf. Sayyidina Uthman bakar mushaf. Itu bid'ah. Yang besar bid'ah tu. Tapi oleh kerana wajib. Apa yang wajib? Wajib ketika itu, kalau kita buku mushaf zaman Sayyidina Abu Bakar, dia jadi mushaf tu Quran hilang. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala memelihara Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah Subhanahu Wa Taala, itu kena dipelihara. Bahkan nak cerita ijtihad Sayyidina Abu Bakar tu berbeza-beza. Ketika mana Sayyidina Umar datang kali pertama mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar, dia kata, wahai Sayyidina Abu Bakar, kita kena kumpul mushaf. Kita kena kumpul mushaf. Sebab apa? Sebab ramai hafizul Quran, orang yang hafal Quran ni syahid di medan perang. Orang ramai pergi ke medan perang ni orang yang menghafal Quran, syahid. Tapi Sayyidina Abu Bakar tu, aku tak berani buat benda Rasulullah tak buat. Maksudnya ketika itu Sayyidina Abu Bakar berpandangan benda itu adalah bid'ah yang sesat, tak boleh buat. Tapi mari kali kedua, mari kali ketiga dia tengok sendiri, ramai para syuhada mati ni, lama-lama boleh hilang Quran. Dia pun minta Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu untuk menghimpunkan Al-Quran itu kembali. Bahkan Zaid bin Sabit bila ditanya, diminta untuk menghimpunkan Al-Quran, dia kata apa? Dia kata, kalaulah kau suruh aku pindahkan Bukit Uhud daripada Madinah keluar Madinah, lebih mudah daripada kau suruh aku himpunkan Al-Quran itu. Sebab takut-takut benda itu adalah benda yang Rasulullah tak buat, jadi bid'ah. Begitu juga contoh yang kita sebut tadi adalah hadis Nabi SAW. Kalau tidak dicipta sanad haddatsana, tidak dicipta kaedah ilmu untuk menghukum orang tu, menghukum orang ni, menghukum sanad dan sebagainya, lama-lama hadis akan jadi seperti manuskrip saja. Orang tak tahu mana hadis yang betul, mana hadis yang palsu, mana hadis yang tak tahu. Itu antara kaedah bid'ah yang wajib. Bid'ah yang haram kita dah sebut tadi, contoh fahaman-fahaman yang sesat dan sebagainya. Bid'ah yang digalakkan mustahabun pun ada, memperbanyakkan solat sunat, memperbanyakkan solat sedekah dan sebagainya. Bahkan kita cerita dalam hadis Sayyidina Abu Hurairah sebelum ni kan, Nabi SAW sebut, man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang menambah perkara sunnah dalam agama ni, sunnah yang baik, kata Nabi SAW. Apa punca hadis tu? Punca hadis tu, ada satu gerombolan, satu kaum masuk ke kota Madinah, ditimpa wabak, ditimpa sakit, ditimpa sakit. Lalu muncullah seorang, dia kata, cara kita nak elak sakit ni, kita kena sedekah, kita kena buat sedekah. Dia pun pergi sedekah. Alhamdulillah, hilang daripada wabak. Lalu Rasulullah SAW sebut, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang menambah perkara sunat dalam agama yang baik, kemudian orang lain ikut, maka dia mendapat pahala yang banyak. Begitu juga bid'ah yang makruh dan bid'ah yang haram. Macam mana kita nak menilai hukum-hukum ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara ni? Kembali kepada ilmu usul fiqh. Nak meletakkan hukum itu wajib. Memang Nabi buat, tapi di mana kedudukan dia? Wajib ke? Sunat ke? Harus? Ataupun haram? Perkara yang khusus bagi Nabi, haram kita ikut. Baik. Yang tiga,
Kata-kata Ibnu Hajar Asqalani wa kullu ma lam yakun fi zamani. wa kullu ma lam yakun fi zamanihi yusamma bid'atun, lakin minha ma yakunu hasanan wa minha ma yakunu bi khilafi dhalik. Dan setiap perbuatan yang berlaku tidak pada zamannya Nabi SAW dinamakan bid'ah, tetapi ada yang menjadi hasan, baik, dan ada juga yang menjadi sebaliknya buruk. Itu tiga pendapat ni ataupun tiga kata-kata ni cukup kuat untuk mewakili majoriti mazhab Syafi'i, bahawasanya mereka beristihad untuk ataupun mereka menerima pandangan yang membahagikan bid'ah kepada lebih daripada dua. Ibnu Rajab Al-Hanbali, iaitu mafhum bid'ah pada syarak adalah lebih khusus daripada lughah, yang bahasa. Semua bid'ah mazmumah sahaja. Beliau mengatakan wal muradu bil bid'ah ma uhditha mimma la asla lahu fi syar'iyyah fi syar'i adi yadullu alayhi. Wa amma ma kana lahu aslun min asy-syar'i yadullu alayhi falaysa bi bid'atin syar'an wa in kana bid'atan lughah. Yang dimaksud dengan bid'ah adalah segala perkara baru yang tidak ada asalnya dalam syariat yang menunjukkan atasnya. Ada pun perkara baru yang ada asal daripada syarak yang menunjukkan atasnya, maka bukanlah bid'ah dari segi syarak, tetapi itu bid'ah dari segi bahasa. Ini pandangan ulama yang kedua lah. Kebanyakan mereka adalah daripada mazhab Hanabilah ataupun mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali ini terkenal dengan ulama-ulama yang saling mengkritik sesama sendiri. Ulama yang banyak, nanti kita akan tengok beberapa pandangan yang dikritik tokoh dia sendiri. Antaranya adalah Imam Ibn Rajab Al-Hanbali. Beliau berpandangan bid'ah itu satu sahaja. Di sisi syarak, yang bid'ah tu satu je lah. Tapi kalau kita tengok seolah-olah benda tu bid'ah, contoh macam sahabat buat tadi, Sayyidina Umar buat, Sayyidina Uthman buat, Sayyidina Abu Bakar buat tadi, itu tak nama bid'ah dari sudut syarak, dia hanya bid'ah dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa, bid'ah ni inovasi, itu penambahan. Kita tambah satu perkara, nama dia bid'ah. Beliau turut berkata, wa amma ma waqa'a fi kalami salafi min istihsani ba'dil bid'ah fa inna ma dhalika fil bid'ah al-lughawiyyah la syar'iyyah. Wa lidhalika qawlu Umar radhiyallahu anhu lamma جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج وراهم يصلون كذلك فقال نعمة البدعة هذه. Dan adapun apa yang terjadi pada ucapan ulama salaf dari menganggap baik terlaksana pada sebahagian bid'ah, maka sesungguhnya itu hanyalah dalam bid'ah dari segi bahasa sahaja, bukan dari segi syariah. Di antara contoh hal itu adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengumpulkan manusia untuk mendirikan solat malam pada bulan Ramadan dengan satu imam di dalam masjid. Beliau keluar dan lihat mereka solat seperti itu, maka beliau berkata, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maksudnya dia nak kata apa yang berlaku pada zaman sahabat itu bukan bid'ah syarak, bukan, tapi bid'ah dari sudut bahasa. Kalau kita teliti kalangan ulama dulu, sebenarnya perbezaan ataupun khilaf mereka dalam masalah bid'ah ni kadang-kadang lebih kepada istilah sahaja. Ni dulu lah, tak cerita zaman sekarang, dulu. Antaranya Imam Ibn Hajar dengan Imam Ibn Rajab ni dengan Imam Syafi'i tadi. Imam Ibn Rajab ni kemudian dia tahun 500 lebih, Imam Syafi'i meninggal tahun 204, dia 500 lebih. Dia mengulas kalam Imam Syafi'i dengan sangkaan dia bahawasanya yang dimaksudkan dengan Imam Syafi'i dengan bid'ah itu adalah bid'ah bahasa sahaja, bukannya bid'ah dari sudut syarak.
Beliau mengulas pula pendekatan perbahagian yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i dengan katanya ومراد الشافعي رضي الله عنه ما ذكرناه من قبل أن أصل البدعة المذمومة ما ليس لها أصل في الشرعية شريعة ترجع إليه وهي البدعة في إطلاق شرعي وأما البدعة المحمودة فما وافق السنة يعني ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه وإنما هي بدعة لغة لا شرعا لموافقتها السنة. Apa yang dimasukkan oleh Imam Syafi'i sebagaimana yang kami telah sebut sebelum ini adalah asal konsep dari bid'ah yang tercela itu adalah apa-apa yang tiada asalnya dalam syariat yang menjadi rujukannya. Ia adalah bid'ah yang betul-betul rekaan pada perspektif syariat. Manakala bid'ah yang terpuji adalah apa-apa yang bertepatan dengan sunnah, iaitu jika ia mempunyai asas dan asal daripada sunnah, ia sesungguhnya adalah bid'ah pada bahasa dan bukannya pada perspektif syarak disebabkan ia bertepatan dengan sunnah. Apa beza masuk bid'ah dari sudut bahasa dengan masuk bid'ah dari sudut syarak? Bid'ah dari sudut syarak ni, inilah yang dicela oleh Nabi SAW. Yang kita belajar dalam hadis 40 tu, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, bid'ah syarak. Hatta dalam mazhab Hambali sekalipun, ulama yang banyak tak setuju dengan masalah-masalah dalam kotak kedua tadi, mereka pun memperakui adanya bid'ah dari sudut bahasa. Apa maksud bid'ah dari sudut bahasa? Bid'ah yang luas, penambahan yang luas, yang tidak dicela oleh syarak. Yang tidak dicela oleh syarak. Ini pun kita kena pandai. Kadang-kadang kita baca kitab atau kita baca buku, bila disebut sekali bid'ah, rasa besar. Rasa besar. Tapi sedangkan boleh jadi dia adalah satu bid'ah yang tak dicela, bid'ah yang bagus. Tapi oleh kerana lafaz bid'ah itu sendiri sudah menjadi satu lafaz yang buruk, maksudnya untuk menyalahkan antara satu sama lain, kita pandang dia istilah yang sangat buruk. Sedangkan boleh jadi dia adalah satu benda yang baik. Imam Al-Syatibi pula mendefinisikan sebagai al-bid'ah tariqatun fid dini mukhtara'ah. Mukhtara'atun Tudahi syar'iyyah yaqsudu bisuluki 'alaiha ma yaqsudu bitariqati syar'iyyah. Bid'ah adalah suatu jalan yang direka dalam urusan keagamaan yang kelihatan seperti syar'i, yang mana disasarkan jalan baru itu dilaksanakan bagi mencapai objektif dari jalan yang benar-benar syar'i. Jika ingin dilihat satu perkara yang kelihatan disepakati oleh kedua-dua kumpulan adalah setiap amalan bid'ah yang baru dicipta serta tidak mempunyai dalil khusus dan umum yang menyokong berdasarkan kaedah-kaedah istinbat atau pengeluaran hukum yang betul, maka semuanya adalah bid'ah dhalalah yang sesat. Ini yang dalam kotak ketiga tu, iaitu yang pertama, ibadah yang baru dicipta tidak mempunyai dalil khusus dan umum, tak ada sama sekali. Sama ada dalam bab akidah, dalam bab ibadah ataupun dalam bab akhlak. Dalam bab akhlak. Sebab itu di zaman sahabat radhiyallahu anhu, hadis yang kedua dalam hadis 40 tu, siapa ingat? Hadis orang tanya kepada Nabi SAW, Jibril, hadis Jibril. Siapa perawi dia? Umar. Abdullah bin Umar daripada Sayyidina Umar. Antara punca hadis itu diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar adalah kerana ada satu bid'ah yang berlaku, iaitu bid'ah qadariyah.
Bid'ah Qadariyah, orang yang tak percaya kepada qada dan qadar. Orang datang mengadu kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Orang daripada Iraq mari datang mengadu kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Dia kata, wahai Sayyidina Abdullah, dia kata, ja'a rajulun minna qala la qadar. Dia kata ada seorang lelaki datang, dia berkata tidak ada qadar ni, tak ada qadar ni. Benda kita buat ni kita sendiri. Allah Ta'ala tak tentu kamu. Allah Ta'ala tak tentu kamu. Kita bergerak ni kita pilih. Kita bercakap kita pilih. Logik tak? Logik tak? Logik. Kita bercakap kita pilih. Kita nak berjalan ke mana kita nak pilih. Tak ada kaitan dengan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fahaman tu disebarkan kepada masyarakat di Iraq. Datang sehingga confuse orang. Orang mari buat haji datang tanya Sayyidina Abdullah bin Umar. Betapa hebatnya fahaman Qadariyah tu satu ketika dulu. Bahkan sehingga hari ini yang banyak diaduti oleh atheism, orang yang tak percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada 50-50, orang tak ada Tuhan, kata boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Pun tak percaya, digelar sebagai Qadariyah moden, Neo Qadariyah. Qadariyah bahasa moden, tak percaya. Kata hak berlaku ni tak ada kaitan dengan qada-qadar, ketentuan siapa-siapa. Ini adalah perkembangan alam semula jadi. Ini pun disebut oleh Imam Ibn Jauzi antara talbis iblis yang paling besar sekali, adalah menyesatkan manusia dengan cara menyatakan bahawasanya perkara-perkara yang berlaku di alam ini adalah semula jadi. Semula jadi. Sedangkan dia terlupa, tak ada sesimpel-simpel benda dalam dunia ni yang tak perlu kepada pelaku. Tak perlu kepada pelaku. Semua ada pelaku. Kipas boleh berpusing, ada elektrik. Hak buat kipas, ada orang buat kipas. Tak tiba-tiba kipas tu mari corok atas langit, atas sini. Rumah nak terbinanya rumah, boleh tiba-tiba ada stepek rumah. Jadi macam manalah orang tu boleh berfikir sebesar-besar bukit bukau dan sebagainya, itu benda hak semula jadi yang tidak ada orang yang mengatur. Tapi benda tu adalah antara penipuan syaitan yang paling besar sekali. Berlaku juga di zaman tabi'in. Ini diceritakan oleh, ini antara contoh bid'ah yang confirm sesat lah. Di zaman tabi'in, orang bertanya kepada seorang abid lah, seorang orang yang beribadah. Dia tanya, wahai abid, dia kata, kau ni aku tengok 24 jam duduk masjid beribadah. Kata, mana sumber rezeki kau? Kata, kau tanya mana sumber rezeki, dia kata, kau telah syirik kepada Allah. Kau ni dapat duit dari mana? Dia tanya kan. Aku pun nak beribadah macam kau juga, tapi aku ni kena kerja. Dia pun tanya, kau tanya mana sumber rezeki? Kata, Allah Ta'ala, kau telah melakukan syirik. Bukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan kalau dicerita orang ni pergi berniaga, pergi bekerja dan sebagainya, mereka ni semua adalah orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Ini bid'ah ni. Yang berlaku di zaman tabi'in radhiyallahu anhu. Pandangan yang ketiga adalah pandangan yang kedua tadi Ibn Rajab. Ulama yang kedua pula Imam Asy-Syatibi. Ini contoh-contoh ulama yang menolak perbahasan bid'ah dalam kotak kedua tadi. Imam Ibn Rajab, Imam Asy-Syatibi. Jadi kalau kita baca buku-buku dia orang, pandangan-pandangan mereka, nukilan-nukilan mereka, jangan peliklah. Mereka ni menolak bid'ah-bid'ah ataupun menamakan benda-benda yang baharu ni sebagai bid'ah. Imam Asy-Syatibi keras menolak maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Ini adalah bid'ah paling besar, dia kata, yang tidak dibuat oleh Nabi, tak dibuat oleh sahabat, tak dibuat oleh tabi'in. Begitu juga Imam Ibn Rajab tak terima. Jadi jangan pelik sebab kita daripada awal lagi kita dah susun dia punya mahallun nizam dia, kotak-kotak perbezaan dia tu. Dan memang kebanyakan para ulama mazhab Hanbali tidak menerima khilaf ataupun tidak menerima perbahasan bid'ah dalam kotak kedua tu, penambahan dalam far'ul ibadah, dalam cabang dalam ibadah. Sekiranya satu amalan itu ada asalnya dalam nas syarak, walaupun berbeza tarjihan dan pemahaman terhadap dalilnya,
maka itu bukan bid'ah menurut aliran salafiyah dan bukan juga bid'ah dhalalah menurut pemahaman ulama khalaf. Ini dalam kotak pertama lah. Sekiranya suatu amalan itu ada asalnya dalam nasyara macam-macam lah, maka tidak ada khilaf sama sekali. Tidak ada khilaf sama sekali, itu bukan bid'ah. Macam contoh rakaat sembahyang sunat tadi lah. Kita sembahyang sunat tadi, Nabi SAW tak pernah buat sembahyang sunat duha lebih daripada 8 rakaat, tak ada riwayat sebut. Tapi kalau kita sembahyang sampai 20 rakaat, ataupun kita bangun sembahyang tahajud sampai 20 rakaat, ada khilaf tak? Tak ada khilaf. Tak ada mana-mana ulama yang muktabar, majoriti ulama tidak ada yang menyatakan itu adalah bid'ah dhalalah. Sedangkan penambahan tu, kalau ikut kaedahnya Nabi tak buat lah. Tapi kerana ada asal syarak, silakan, boleh buat. Antara hujah ringkas penyokong wujudnya bid'ah hasanah adalah seperti berikut. Pertama, berdasarkan kepada hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanah wa umila biha ba'dah kutiba lahu mithla ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'un. Sesiapa yang mempelopori sunnah yang baik dalam Islam lalu diamalkan selepasnya, dituliskan baginya pahala seperti mereka yang lain ketika mengamalkannya dan tidak kurang sedikit pun pahalanya. Mengikut kumpulan penyokong ini, perkataan sanna merujuk kepada satu benda baru, tetapi wujud asalnya justru itu menjadi hujah bagi amalan-amalan bid'ah yang baru, namun wujud asal yang menjadi sandarannya. Kumpulan ini juga menolak sunnah dalam hadis di atas adalah merujuk kepada sunnah yang telah ada. Namun ia adalah dari sudut bahasa, iaitu mempelopori dan menunjukkan contoh akan sesuatu perbuatan baru. Yang kedua, bersandar kepada beberapa lagi hadis, antaranya tambahan selepas bacaan Sami Allahu liman hamidah oleh seorang sahabat. Ini adalah hadis yang masyhur lah daripada Sauban radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi SAW sembahyang, sahabat itu tambah Sami Allahu liman hamidah. Sahabat itu tambah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi, tanpa diajarkan oleh Nabi SAW. Habis sembahyang Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, qad sami'a, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mendengar lafazmu dan dia memujimu. Maksudnya benda tu bagus. Yang kedua, Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan solat tarawih. Yang ketiga, Uthman menambah azan ketika Jumaat. Yang keempat, doa talbiyah tersendiri oleh Ibn Umar, Anas bin Malik dan Al-Hasan bin Ali. Doa talbiyah haji, haji. Talbiyah haji hak warid daripada Nabi SAW. Yang ada dalam hadis yang sahih adalah satu je, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Itu. Mari Sayyidina Abdullah bin Umar dia baca labbaik wa sa'alaik, wal khairu bi yadaik, apa nama, wala rabb siwak, dan ila akhirih sampai habis. Begitu juga dengan Sayyidina Ali, ditambah lafaz talbiyah yang tak pernah diriwayatkan daripada, tak pernah disebut daripada Nabi SAW sama sekali. Dan yang kelima, Al-Haythami meriwayatkan Anas bin Malik dan Hasan Al-Basri lakukan solat qabliyah dan ba'diyah selepas solat Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan hadis sahih menyatakan, hadis Ibn Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yawm al-fitri wa shalla rak'atain lam yusalli qablahuma wa la ba'dahuma. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu alaihi wasallam, keluar pada hari raya Idul Fitri dan solat 2 rakaat dan tidak solat sebelumnya dan tidak pula sesudahnya. Yang ketiga, walaupun hadis terbabit berdasarkan kisah sedekah, namun pemakaian dan pengajaran dalam istinbat nas adalah berdasarkan kaedah al-ibratu bil umum al-laf la bi khususi as-sabab. Artinya as-sabab.
Artinya pengajaran boleh digunakan pakai untuk hal-hal lain yang terangkum di dalam nas tanpa perlu terikat hanya pada kisah yang dilatarinya sahaja. Ini kaedah yang besar dalam mana-mana disiplin ilmu, tafsir ke, hadis ke, kaedah fiqh ke. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah ataupun hukum ataupun pengajaran yang ada dalam kisah tu terbalik kepada semua orang yang mempunyai sifat tu, bukan hanya kepada cerita itu sahaja. Dalam surah Fatihah kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa al-maghdubi alaihim? Saya belajar tafsir, orang Yahudi. Ad-dallin orang Nasrani. Tapi adakah terhenti kepada mereka berdua sahaja? Tak. Kita orang Islam baca ayat tertentu pun boleh jadi maghdubi alaihim, boleh jadi dhalli. Itu kaedah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kita baca ayat-ayat yang ada sebab nuzul berkaitan dengan orang Bani Israel, Yahudi dan sebagainya, jangan kita rasa ni ayat ni habis cerita sampai situ. Tidak. Cerita tu hukumnya terbalik kepada kita. Hukumnya dikeluarkan untuk orang yang membaca. Jadi dalam konteks hadis ni adalah walaupun hadis berdasarkan kisah sedekah, namun pemakaian dan pengajaran ni kisah sedekah pada hadis yang pertama tadi, man sanna fil Islam, tapi dia punya kias dia ataupun pengajaran dia boleh pakai sampai bila-bila, umum, boleh pakai untuk siapa sahaja. Baik. Nombor 4, bagi bantahan yang mengatakan amalan ibadah yang baru itu dicipta oleh Khalifah Ar-Rasyidin semata-mata yang telah dianggap diberikan pengesahan oleh baginda Nabi sebagai sunnah, namun ia turut membawa maksud terdapat galakan untuk meniru Khalifah dalam hal yang baik, antaranya memperluaskan dari teknik dan cara beribadah sebagaimana wudhu asal sendaranya. Ini bagi mazhab yang menerima bid'ah hasanah lah. Kita menerima bid'ah hasanah, maka walaupun yang berlaku di kalangan Khulafaur Rasyidun itu ada ulama yang menyatakan terhenti di situ sahaja, tetapi ulama yang kedua, mazhab yang dipegang oleh majoriti ulama mazhab Syafi'i, kata tak terhenti sekadar Khulafaur Rasyidun, tetapi hukum dia tu masih digunakan sehingga seterusnya, sehingga zaman-zaman yang seterusnya. Macam contoh tadi kan, sahabat yang sebut sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, ditambah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan, ditambah. Nabi tak punya hajat sebelum tu, tapi Nabi memperakui. Nabi memperakui. Katakanlah kita main-main kita tambah. Kita tambah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran, kita pula tambah alhamdulillah wassalatu, contoh kan, kita tambah. Boleh tak? Boleh tak? Alhamdulillah wassalatu. Kata ulama yang menolak, ni tak ada pengesahan daripada Nabi SAW. Tapi ulama yang dalam kotak kedua pun tak terima sebab membatalkan sembahyang. Membatalkan sembahyang, benda tu tak waris dalam sembahyang. Antara contoh yang berlaku dalam bid'ah yang berbeza pendapat antara kotak pertama dengan kotak kedua tadi adalah bacaan doa istiftah. Yang ini menjadi amalan, bahkan pandangan yang dibenarkan oleh majoriti ulama mazhab Syafi'i, iaitu kita menggabungkan dua riwayat doa istiftah. Kita baca doa istiftah, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Itu satu riwayat. Maksudnya Nabi SAW baca itu habis bukratan wa asila tu baca Fatihah. Satu lagi baru ada lafaz wajah tu dalam riwayat Sayyidina Ali, dia baca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Baca waktu saja. Maksudnya dalam hadis kalau kita cari ada dua tu sahaja, ada satu tak gabung. Tapi dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i daripada zaman 600 lagi campur.
Campur. So bid'ah ke tidak? Bid'ah ke tidak? Dalam kotak yang kedua tadi, bid'ah hasanah. Bid'ah yang hasanah boleh terima. Begitu juga doa sujud sahwi. Doa sujud sahwi. Ada riwayat yang meriwayatkan bacaan dalam doa sujud sahwi. Kita baca apa biasanya? Subhanallah la yanamu wa la yasum, atau subhanalladzi la yanamu wa la yasum. Bacaan tu tak ada sekerabu pun dalam mana-mana hadis, dalam mana-mana asar, dalam mana-mana riwayat, tidak ada. Tidak ada. Jadi dia menjadi penambahan dalam kotak kedua tadi tu. Bid'ah hasanah. Bid'ah yang boleh diterima, boleh. Terutamanya jumhur ulama mazhab Syafi'i. Banyak punya bid'ah hasanah yang kita buat lain tu. Tak tunggu tahlil. Dalam sembahyang pun banyak bid'ah hasanah. Tapi kenapa ada setengah masalah tu kita bergaduh sampai kadang-kadang tu tak tegur. Tak boleh duduk semeja. Gaduh sama. Kalau buat dialog kan, kalau orang sekarang buat dialog, cerita tentang macam-macam lah masalahnya kan. Komen tu, ya Allah. Orang ni apa nama, sampai kadang-kadang tu komen fizikal orang tu. Kalau dia gemuk, dia hitam, dia pendek, habis. Betul tu hilangnya hukum asal yang lebih besar, ukhuwah. Larangan mencela, larangan mengaib kau kerana benda-benda khilafiyah itu tadi. Kerana tak faham isu-isu yang berada dalam kotak-kotak khilafiyah. Bagi membantah pegangan hadis, setiap bid'ah adalah sesat. Terdapat begitu banyak nas Al-Quran dan hadis yang menggunakan perkataan kullu, namun ia tidak bersifat komprehensif dan mutlak seperti ayat-ayat berikut. Jadi walaupun hadis yang popular itu kullu bid'atin dhalalah, tetapi untuk kita mentakwilkan ataupun menerima bid'ah hasanah itu terlalu banyak nas-nas Al-Quran yang menyokong bahawasanya bukan semua bid'ah itu mazmumah, bukannya semua itu dhalalah. Antaranya adalah ayat tudam. Dia tak terjemah ayat ni, boleh faham tak? Tudammiru kulla syai'. Apa maksud tudammiru kulla syai'? Siapa ada kamus? Ayat yang ke 26 surah Al-Ahqaf. Ayat ke-25 surah Al-Ahqaf, ada kat bawah tu. Iaitu menghancurkan segala benda. Ini cerita tentang kaum 'Ad. Apa azab yang Allah Ta'ala bagi? Allah Ta'ala kata tudammiru kulla syai', menghancurkan segala benda. Hakikatnya hancur tak segala benda? Hancur tak segala benda? Tak hancur. Masih ada bumi. Masih ada tanah-tanah, masih ada. Tapi ayat tu kalau kita baca secara literal, semuanya hancur. Tapi hakikatnya tidak. Tak semua hancur. Itu nak menerangkan kullu dekat situ bukan semua. Masih ada benda yang tak hancur dalam ayat tu. Wa utiyat min kulli syai'. Surah An-Naml ayat yang ke-23. Cerita benda ni siapa ingat? Wa'ud surah An-Naml. Cerita apa yang famous dalam surah An-Naml? Surah Semut. Cerita apa yang famous dalam surah Semut? Nabi Sulaiman alaihissalam. Bismillah. Jadi ni dalam kes Hudhud. Hudhud, burung Hudhud. Dia kan hilang daripada jemaah. Dia keluar, dia menyalahi arahan pemimpin. Pemimpin kata suruh beratur, suruh pergi, suruh ikut berkawat sekali, dia keluar, dia merayap. Sampai jumpa negeri Sabak. Jumpa negeri Sabak, jumpalah di sana seorang malikah, seorang permaisuri, ataupun raja perempuan, Raja Sabak.
Dia kata utiyat min kulli syai'. Dia kata, wahai Sulaiman, kau takkan percaya benda aku cerita ni. Dia kata, aku jumpa seorang raja, utiyat min kulli syai', diberikan segala benda. Segala benda. Hakikatnya adakah diberikan segala benda? Tak. Walaupun di situ digunakan lafaz kullu, yang sama macam dalam hadis tadi, kullu bid'atin dhalalah. Hakikatnya tak semua. Bukannya semua benda dapat daripada Balqis. Tapi nak cerita macam semua benda. Lawa sangat, istananya lawa, bala tenteranya besar. Sebesar-besar bala tentera Balqis pun, waktu dia bermesyuarat tu, ditanya kepada dia punya general-generalnya. Dialog general-general itu Allah Ta'ala rakamkan dalam surah An-Namli, muka surat 379. Allah Ta'ala cerita Balqis ni bila dapat surat daripada Nabi Sulaiman alaihissalam, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Nabi Sulaiman? Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Dia kata, engkau wahai Balqis, wahai tentera, wahai kerajaan Balqis, janganlah engkau melawan, serah dirilah kepada kami, serah diri kepada Sulaiman. Kemudian Balqis bersyarat dengan general dia, aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Kata, bagilah pendapat dia. Kata, kita nak menyerah ke kita nak berperang ni? Ada seorang berkata, qalu nahnu ulu quwwah wa ulu ba'sin syadid. Dia kata, jangan risau. Dia kata, kita ni ada tentera ramai, kita punya alat perang kita canggih. Itu kata yang pertama. Orang yang kedua pula kata, wahai Balqis, kemudian dibalas, dia kata, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Dia kata, memang betul kita ada ni, tapi kalau kita kalah, Balqis kata dia akan masuk ke negeri kita, dia akan menghancurkan negeri kita dan menjadikan orang yang dulu-dulunya mulia menjadi hina. Jadi nak mana? Kata Balqis, nak mana? Jadi dia ambil diplomasi. Balqis ni dia tak lawan, dia tak menyerah. Dia buat apa? Mursilatun ilaihim bihadiyah, pergi hantar hadiah. Pergi hantar utusan bawa hadiah ke Nabi Sulaiman. Apa jawab Nabi Sulaiman? Dia kata, Allah kata bagi hadiah. Dia kata, apa Allah Ta'ala bagi pada aku lebih banyak daripada hadiah. Dia kata, Lalu Sulaiman berkata, irji' ilaihim falana'tiyannahum bijunudin la qibala lahum. Dia kata, pulanglah balik hadiah ni. Dia kata, kami akan datang dengan tentera-bala tentera yang tidak pernah kamu hadap, tak pernah kamu hadapi. Tapi Nabi Sulaiman pergi serang, tak jadi serang. Tak jadi serang. Dibawa, dia datang ke istana dia, ke tempat Nabi Sulaiman alaihissalam. Karamah. Itu karamah yang muttafaq alaih, karamah yang disepakati oleh semua orang, iaitu orang yang memindahkan istana Nabi Sulaiman alaihissalam, istana Balqis alaihissalam ke tempat Nabi Sulaiman, dalam keadaan sekelip mata. Ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Irtadda ilayka tarfuk ni sebelum kau buka semula mata. Kau pejam, Sulaiman, kau tunggu, kau pejam, aku pergi ambil. Kau buka semula dah sampai. Magic kan? Magic. Baik. Malah banyak lagi wujud-wujudnya pengecualian. Malah sehingga wujud kaedah yang menyebut ma min 'amin illa qad khassa bih. Tiada satu pun yang umum kecuali ada wujud yang dikhaskan. Ni kaedah dalam usul fiqh. Banyak kita jumpa kaedah-kaedah usul fiqh yang penting dalam ni. Ma min 'amin illa qad khassa bihi. Ini antara kaedah yang disebut oleh para ulama. Mana-mana dalil yang umum yang kita jumpa, melainkan ada perkhususan, ada khusus. Ada khusus dia. Kita baca ayat apa? Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri, lelaki dan perempuan, kau potonglah tangan keduanya.
Adakah begitu saja? Begitu saja ke? Jumpa orang mencuri, potong. Mencuri maka kekelah ni, hilang maka, mencuri, potong tangan. Tak. Ada perkhususan. Mencuri kena mencuri dengan kadar yang setimpal. Kena sampai berapa? Nisab dia. Rubu'u dinar, 1/4 dinar. Lebih kurang dalam 1 gram emas. Berapa sangat 1 gram emas? Berapa lebih? Kemudian yang boleh buat hanya pemerintah. Tak boleh buat ikut kumpulan-kumpulan tertentu, tak boleh. Perkhususan dia. Kemudian orang tu mesti orang yang sihat sejahtera akal, bukan orang yang gila dan sebagainya. Kemudian barang tersebut mesti barang yang telah disimpan rapi. Kalau barang yang mengata-kata letak beg kat luar, beg penuh emas contohnya, hilang beg, marah nak potong tangan kawan tu, tak boleh. Tak boleh. Baik. Yang keenam, Imam Ahmad mencipta doa kepada Imam Syafi'i dan melaziminya selama 40 tahun. Imam Syafi'i dan Al-Baihaqi. Imam Ahmad sendiri pun, tokoh ulama mazhab Hanbali, membuat doa yang tidak dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa kepada orang tertentu. Imam Ahmad mendoakan kepada Imam Syafi'i dan melaziminya selama 40 tahun. Lama dia melazimi bid'ah. 40 tahun Imam Ahmad. Doa dia ada riwayat dalam Manaqib Syafi'i itu. Tapi doa tu adalah doa berikan balaslah jasa Imam Syafi'i, macam itulah. Tak ingat lafaz dia. Ada famous ke lafaz dia tu, tapi tak teringat. Sama-sama lu baca, cari je. Baik. Manakala beberapa hujah ringkas membantah wujudnya bid'ah hasanah kecuali dari sudut bahasa sahaja, iaitu perkataan sanad daripada hadis terbabit adalah memberi maksud mengajak kepada sunnah masyru'ah di tempat yang belum melakukannya dan kepada kelompok yang belum melakukannya. Ia bukanlah membawa maksud cipta sesuatu yang baru dalam ibadah. Disebutkan juga sebagai kebiasaan sesiapa yang menjadi pelopor kebaikan, iaitu dari sunnah yang dibutuhkan. Innama hiya ma kana minas sunnanil madrusatil lati asbahat inda kathirin minan nasi nasyan mansiyan. Sesungguhnya ia adalah merujuk kepada sunnah-sunnah yang dipelajari sebelum itu, namun sunnah tersebut telah dilupakan oleh masyarakat ramai. Di antara dinyatakan bahawa asbab wurud bagi hadis terbabit adalah padahal sedekah yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari hadis Jarir. Justru ia jelas merujuk kepada perkara sunnah yang jelas, bukannya hal baru yang direka cipta, iaitu kisahnya seperti yang tercatat ini. Telah datang sekumpulan orang dari perkampungan kepada Rasulullah SAW dengan mereka pakaian bulu. Maka apabila melihat teruknya keadaan diri mereka dan kelihatan sangat memerlukan bantuan, maka orang ramai telah digalakkan menderma, namun mereka semua kelihatan tidak bersemangat dan lambat bertindak. Kemudian barulah datang seorang lelaki daripada kalangan Ansar dengan sedikit wang perak untuk menderma. Kemudian dituruti oleh yang lain, dan berturutan kemudiannya sehingga terpancar wajah gembira pada penerima. Maka Rasulullah pun berkata, sesiapa yang mempelopori dalam Islam sunnah yang baik lalu diamalkan selepasnya, dituliskan baginya pahala seperti mereka yang lain ketika mengamalkannya, dan tidak kurang sedikit pun pahala. Ni pandangan ulama Hanbali lah. Itu mereka kata ini bukannya satu sunnah baru, sedekah. Sedekah. Tapi hakikatnya dia bersedekah tu bukan kerana nak sedekah, tapi kerana wabak tadi tu, ataupun kerana keadaan dia yang tak elok tu. Jadi tak pernah disyariatkan benda tu. Maksudnya ada tak Rasulullah SAW sebut kalau sakit sedekah? Ada? Kalau sakit sedekah? Tak. Dia buat tu, barulah Rasulullah SAW beritahu, man sanna fil Islami sunnatan hasanah. Imam Nawawi berkata berkenaan hadis tersebut, fil had
fihi al-hathu 'ala ibtida'i bil khairati wa sunnanan hasanat wa tahdhiru min ikhtira'i al-batili wal mustaqbilat. Padanya terdapat galakan untuk memudahkan perkara yang baik dan mempelopori sunnah-sunnah yang baik-baik serta ancaman bagi penciptaan kebatilan dan keburukan. Apa yang tiga, apa yang dibuat oleh Muaz radhiyallahu anhu, iaitu seolah satu amalan baru yang telah diperakui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Justru itu ia tidak lagi boleh dianggap sebagai satu bid'ah, malah ia adalah sunnah wujudnya Nabi ketika itu yang mengesahkannya. Namun ketika tiada lagi sahabat Nabi, siapakah yang berhak mengesahkan mana-mana amalan baru? Tanpa pengesahan, bagaimana ia boleh menjadi sunnah hasanah? Ni yang kis baca Rabbana lakal hamd tadi tu. Yang keempat, mereka turut berpendapat tiada taksis pada hadis kullu bid'atin dalalah. Maka lafaz kullu iaitu artinya seluruh, membawa maksud semua bid'ah adalah amalan ibadat ciptaan yang baru adalah sesat. Manakala semua amalan yang mempunyai asal dalam syariah tidak boleh digelar bid'ah hasanah, namun ia adalah wajar digelar sunnah sahaja. Manakala pendapat yang mengatakan setiap kullu itu wujudnya taksis juga adalah majoriti dalam Al-Quran, kerana majoriti ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan keadaan umum, tiada sebarang taksis dan pengecualian. Jadi mereka tak mengiktiraf ada bid'ah hasanah. Sebab apa? Sebab dia gunakan istilah sunnah. Dia punya konflik dia bila menggunakan istilah sunnah itu diberkait dengan Nabi SAW. Jadi tak betul lah menurut mereka ini. Kita nak kata contohnya ibadah, cabang ibadah baru yang kita tambah tu, kita nisbah pada Nabi, tak boleh, dia kata. Kita baca Yasin malam Jumaat, kita buat tahlil, lepas tu dia kata ini bukan sunnah. Kita tak, kita ini bid'ah hasanah, boleh dilakukan. Dan kita kena tahu perbahasan ni dia tidak berlaku hanya pada hari ini. Khilaf-khilaf yang dibawa dalam perbahasan ini nak menunjukkan bahawasanya dia dah berlaku sejak zaman berzaman. Zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Ahmad. Cuma zaman dulu mungkin bergaduhnya taklah seteruk ini. Zaman sahabat radhiyallahu anhu bergaduhnya taklah macam kita bergaduh. Gitu. Isu beberapa sahabat solat selepas Aid. Dia dianggap mereka yang menolak sebagai tidak menciptakan bid'ah dalam ibadah. Namun ia mempunyai ihtimal, kemungkinan ia adalah qada solat tahiyatul masjid. Selain itu, tindakan itu juga tidak kuat untuk menjadi hujah boleh mencipta amalan baru yang hasanah apabila nas hadis tersebut adalah dhaif menurut jumhur muhaddisin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Tak, itu baru tu. Yang hasanah bila nas hadis. Okey. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah la yusalli qabla al-Eid syai'an fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'atain. Bersendirian meriwayatkan ini tafarrada bihi perawi bernama Muhammad bin Aqil dari Atha bin Yasar dari Abi Sa'id Al-Khudri bin Sa'id Imam Malik Ibnu Madini Ibnu Ma'in dan Ahmad menolak periwayatan Ibnu Aqil. Hadis ini masalah yang berkaitan dengan Hasan Basri tadi, yang semayang solat Idul Fitri dengan Idul Adha, dia semayang qabliyah dengan ba'diyah. Jadi macam mana ulama yang menolak bid'ah hasanah ni kata? Mereka kata tu bukan tambah amalan baru. Dia kata itu ihtimal mereka dia solat sunat tahiyatul masjid ataupun qada. Ataupun qada. Begitu juga disokong oleh satu hadis dhaif. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak solat sebelum Id satu pun, tetapi bila balik daripada sembahyang Id, Nabi sembahyang 2 rakaat di rumahnya. Tetapi dia tetap tidak menjelaskan hak sembahyang qabliyah tadi.
Sembahyang 2 rakaat tadi tu. Maksudnya orang yang mentakwil dia kata hak sembahyang qabliyah tu adalah sembahyang sunat tahiyatul masjid ataupun qada. Ba'diyah tu hak niyah hadis dhaif. Ya. Jadi mereka berhujah pula dengan hadis yang dhaif. Hakikatnya boleh jadi ada. Hasan Al-Basri tu memang solat sunat 2 rakaat qabliyah Idul Fitri, 2 rakaat ba'diyah Idul Fitri dan juga Idul Adha. Dua-dua. Kita buat hari ini. Tak buat malam ni. Tak masuk dalam fiqh mazhab Syafi'i, tak masuk. Tak masuk dalam fiqh mazhab Syafi'i. Maksudnya tak semua bid'ah hasanah yang sahabat buat tu ataupun yang ada daripada dulu pun dimasukkan dalam mazhab, tak semua juga. Gitu. Selain itu mereka turut menyebut nasihat supaya jangan menambah-nambah pada satu sunnah sebagaimana kata Imam Al-Auza'i qala Auza'i isbir nafsaka 'ala sunnati waqif haitsu waqafa al-qawmu wa qul bima qalu wa kuf amma kufu anhu wasluk sabila salafi kaswalihi falinahu yasa'aka ma wasi'ah. Al-Auza'i, bersabarlah diri kamu dan berhentilah kamu apabila kamu perlu berhenti menambah-nambah. Jikalau mereka salafus soleh berkata, maka kamu berkata, dan kalau mereka suruh berhenti, maka berhentilah kamu dan carilah jalan salafus soleh, kerana kamu akan mendapat keluasan seperti mana mereka mendapat keluasan dan ketenangan. Jadi seboleh-bolehnya kita kenali dulu apakah zikir-zikir, bacaan doa-doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Selepas itu kalau kita nak tambah, tidak ada masalah. Bid'ah hasanah. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu sebagaimana yang kita dah sebut tadi, masalah ini adalah masalah yang sudah berlaku sejak lama, dan kalau kita nak mempanjangkan lagi polemik ini, kita hanya akan banyak bertelingkah dan menghadapkan emosi melebihi daripada hakikat kebenaran. Yang ketiga adalah masalah yang penting dalam bermuamalah dengan benda-benda macam ni adalah satu kaedah, al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar daripada khilaf itu mustahabun, sunat. Bukan dalam masalah fiqh sahaja, dalam masalah kehidupan sekalipun. Keluar daripada ruang lingkup khilaf, sunat. Kebanyakan, ini yang saya perhatilah, masalah yang biasanya bergaduh dalam agama ni kadang-kadang kerana tidak ada khuruj, tidak keluar daripada khilaf. Kita bila maklumat tu banyak, ustaz tu post sini, ada ulama sana post sana, kita pun sebar mengata-kata. Orang yang tak setuju, dia pun bergaduh, komen, buat status baru, bawah tu masuk pula penyokong. Sedangkan kalau ajak mengetih, buat dialog, tak bincang lagi tu. Tapi oleh kerana keluasan media tu ataupun senangnya nak memberi komentar begitu zaman ni, dia menjadi gaduh banyak. Wahabi, Khalafi, Syiah. Tapi yang isu yang banyak sekarang ni, Wahabi lewat Aswaja. Seorang menggelak Hasan Jawa, seorang menggelak seorang tu Wahabiyun. Kadang-kadang sampai kawan tu kadang-kadang orang soleh. Kadang-kadang dia lagi dekat dengan Allah Ta'ala daripada kita. Kita duduk menggelar dia dengan macam-macam gelaran yang dia tak reda. Boleh jadi dia tu lagi banyak ibadah daripada kita. Dia lagi dekat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada kita. Tapi oleh kerana fanatiknya kita dengan pandangan-pandangan tertentu tu, selamba je nukbah orang sana sini. Wal'iyyazubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita daripada terlalu sibuk dengan benda-benda sebegitu. Habis kita ada sikit lagi, insya-Allah kita selesai. Lepas ni kita akan masuklah kepada kisah-kisah yang berkaitan dengan talbis iblis dalam golongan-golongan tertentu.
Hebatnya ataupun menariknya Imam Ibn Jauzi ni, dia menulis Talbis Iblis ni khusus ataupun banyak kes atau peristiwa tu lebih kepada penuntut ilmu, lebih kepada orang yang mengajar agama, terlibat dengan agama. Orang yang dah confirm tak nak pada agama ni tak apalah, tapi lebih kepada orang. Ada cerita dibawa berkaitan dengan ahlul hadis. Macam mana orang ahlul hadis ni, kalau ikutkan banyak hadis, beribu, berpuluh ribu hadis dia hafal. Tapi ada sekali tu orang tanya, apa nama, ada satu telaga, telaga air lah, ayam masuk dalam telaga tu, mati ayam dalam telaga. Orang pun tanya kepada ulama hadis besar, ulama hadis besar zaman tu, tanya, wahai syekh, kata macam mana kami nak buat dengan air ni? Dia pun jawab, astaghfirullah, lain kali tutup. Lain kali tutup. Dia tak faham soalan, ataupun dia nak mengelak jawab soalan, lain kali tutup, dia kata. Orang pun terpinga-pinga. Banyaklah nanti cerita-cerita yang dinukilkan oleh Imam Ibn Jauzi, bagaimana apa nama, talbis ataupun godaan-godaan iblis itu masuk secara halus kepada para penuntut ilmu. Wallahu a'lam. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Nak masuk ke tak wa bihamdi? Asalnya Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ataupun subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Mana satu kita nak pegang? Wa bihamdihi dari sudut lafaz tidak ada dalam mana-mana riwayat. Kalau nak pakai boleh, masih sah sembahyang, tak ada masalah, tak ada isu. Pakai boleh, tak pakai pun boleh. Wa bihamdihi. Yang terbaiknya menurut pandangan saya yang lemah ni, dan juga apa nama, fuqaha mazhab Syafi'i seperti Al-Imam An-Nawawi adalah ringkas tanpa penambahan wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, tanpa penambahan wa bihamdi. Asalnya dulu boleh, cuma yang kalau kita nak kata paling afdal, saya tak ada autoriti nak kata mana paling afdal tu. Cuma menurut pandangan saya adalah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhanalladzi la yanamu boleh, bahkan sesuai dengan keadaan tu. Sebabnya kita terlupa buat kan. Kita pun kata maha suci Allah yang tak pernah tidur dan tak pernah lalai. Cuma lafaz tu tidak waris, tidak apa, datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kecenderungan saya lah, bukan fatwa. Solat Jumaat. Ada kebiasaan tidak? Sebab selalunya pengawal dia tak bangun pun. Buatnya tayar masjid. Lepas tadi dia pakai mana? Dalam mazhab Syafi'i ada qabliyah, muktamad. Pandangan muktamad dan sunnah. Hari Jumaat ada qabliyah. Ada qabliyah. Selain daripada tayatul. Ada dua kebiasaan. Selain daripada tahiyatul, betul. Ada qabliyah, maksudnya selepas azan pertama tu ada qabliyah 2 rakaat. Jadi kalau orang ini kan itu bid'ah kan? Dia pakai kita Balik kepada isu khilaf tadi lah. Memang di sisi pun sama masuk dalam kotak kedua tadi lah. Cuma dalam masalah qabliyah sebelum Jumaat, memang pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i semayang 2 rakaat sebelum daripada semayang Jumaat. Ada. Bukan seorang dua yang memfatwakan begitu. Jumhur mutaakhirin mazhab Syafi'i membolehkan 2 rakaat sebelum daripada semayang Jumaat. Jadi ba'diyah tak? Ba'diyah Jumaat sama. Ada. Ba'diyah lagi aula. Lagi tak ada khilaf. Ba'diyah lepas Jumaat tak ada beza pendapat. Ba'diyah 4. Kalau Nabi SAW buat 4 di masjid, 2 di rumah. Kalau buat 4 di masjid, kalau buat 2 di rumah. Qabliyah 2. Ya, qabliyah 2. Tapi apa-apa pun lebih aulanya ataupun nak kata lebih afdal pun boleh juga kita apa nama,
tidak menyelisihi kaum lah. Ataupun kalau kita pergi masjid tu, orang semua sembahyang 2 rakaat sebelum Jumaat, takut sangkaan buruk, kita sembahyang lah sekali 2 rakaat mengikut mazhab setempat. Mengikut mazhab setempat. Walaupun kita percaya lebih afdal tak sembahyang, contohnya kita duk belajar hadis dan sebagainya kan, kita percaya lebih afdal, tapi kita pergi kaum setempat sembahyang 2 rakaat sebelum Zuhur. Ini bukan masalah fiqh sangat. Ini masalah adab dalam berbeza pendapat. Adab dalam berbeza pendapat. Kalau nak cerita fiqh, semua perkara ada khilaf. Banyak sangat perkara ada khilaf. Orang nak baca ni ke macam ni? Baca ni ke macam ni? Macam ni. Kita kata orang ni afdal, orang ni kurang afdal. Kita pun tengok orang tu baca, oh orang ni baca kurang afdal, aku baca afdal. Tapi dia lebih kepada adab berkhilaf. Dan kalau kita buat, kita kena tahu kenapa reason kita buat. Orang ni sebab memang ada hadis ni hadis sahih Rasulullah SAW. Ini pandangan ni muktabar. Ini disebut oleh Imam Ibn Hajar, ini disebut oleh Imam An-Nawawi, ini disebut oleh Imam Ramli dan sebagainya. Kita tahu. Tapi kalau sekadar awak sebut tu Ustaz Ma'in, fikir-fikir dulu. Mesti ada sokongan. Wallahu a'lam. Ustaz, dalam Jumaat tu, kalau orang yang sahabat-sahabat pegang tak ada qabliyah pun, dia boleh juga pegang yang hadis Muhammad antara 2 azan ada solat sunat kan? Ayuh. Dia naik solat sunat. Bahkan itulah hadis yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Baina kulli adhanaini salatu. Mutlak kepada semua jenis sembahyang. Di awalnya bukan qabliyah lah, mutlak lah. Itu. Baina kulli adhanaini salatun. Hadis tu khusus qabliyah. Hadis tu khusus qabliyah. Baina kulli adhanaini salatun. Cuma kenapa ada beza antara hadis tu dengan hadis yang dipanggil rawatib? Dipanggil rawatib sebab tak disebut dalam hadis Sayyidina Abdullah bin Umar. Kan Abdullah bin Umar dia cerita bilangan rawatib sembahyang Nabi. Sahabat ni betapa nak ikutnya Nabi SAW. Dia tengok bilangan rakaat Nabi sembahyang. Tetapi hatta yang tengok bilangan rakaat Nabi pun, kita tak cerita rawatib sembahyang Jumaat lagi, rawatib sembahyang Jumaat, rawatib solat biasa pun berbeza pendapat. Ada yang kata 2 rakaat sebelum subuh tu sepakatlah. Lepas subuh tak ada. Sebelum zuhur ada yang kata 2 afdal, bukan 2 boleh, 2 afdal. Bukan 4, 2 afdal. Sebab Nabi buat 2. Abu Sa'id kata tak 4. Sayyidina Abu Sa'id 4 sebelum zuhur, 4 lepas zuhur. Dah kalau kita buat, kita tengok orang buat 2, kita buat 4. Kita buat 4. Kita rasa kita afdal. Dia buat 2, dia rasa dia afdal. Dah benda tu khilaf. Itu makna khilaf. Awak rasa awak bagus, tak awak lah. Saya rasa saya awak ni bagus. Dan saya tak berhak nak sangka buruk dengan awak. Sangka buruk dosa. Kita mari-mari sembahyang, orang ni semua sembahyang qabliyah sebelum Jumaat. Turut Nabi tak buat. Orang bilang dah itu betul dia kata. Dah itulah talbis iblis. Masuk talbis iblis. Sedangkan dia tak baca pandangan dan hujahan orang yang menyokong qabliyah itu. Dah hadis ni jelas, baina kulli adhanaini salatun. Baina kulli adhanaini salatun. Wallahu a'lam. Kalau kita pergi perinci setiap masalah, dan kalau kita nak tahu khilaf ataupun perbezaan pendapat dalam setiap masalah tu, dia akan jadi panjang. Semudah-mudah perkara seperti kunut pun perbincangan ni panjang. Tapi sekarang dah masalah kunut ni nampak macam lega sikit lah. Tak adalah orang beri sangat. Gitu. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Kita tangguh majlis kita dengan tasbihul kafarah dan juga suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Boleh tak baca wal asri? Lepas daripada majlis wal asri tak warik. Yang warik hanya subhanakallah, lafaz tasbihul kafarah. Tu penutup dia.